أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari yang mulia ni dapat kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita ke majlis ilmu ni akan menyuburkan iman. Kerana hakikatnya dalam hidup ini iman perlu dibajai, disuburkan, dijaga, dipelihara dari sebarang anasi-anasi elemen yang akan merosakkannya. Jadi dalam hidup ini Allah memperumpamakan iman itu ibarat pokok menerusi firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Dalam surah Ibrahim Allah menceritakan bahawa manusia ni kedudukannya seperti sebatang pokok. Pokok ni ada akarnya, ada batangnya, daunnya, dahan, cabang, ranting, kemudian bunga dan juga buah. Maka kata Dr. Fadhal Hasan Abbas menggambarkan komponen-komponen bentuk manusia beriman ini bermula dari akidahnya, kemudian Islamnya, amalan-amalannya, amal ibadahnya. Cerminan amal-amal salih itu adalah akidah yang benar. Kerana dalam hadis mengatakan man i'tada masajid Allah fa ashhidhu 'alal iman. Orang yang datang ke masjid Allah ni, rumah-rumah Allah, maka mereka ini merupakan orang-orang beriman. Saksilah bahawa mereka itu orang-orang beriman. Maka tengah hari ini sebagai satu usaha kita untuk menghayati, memahami, mudah-mudahan menyuburkan iman, menguatkannya adalah dengan baca Al-Quranul Karim. Kerana bila golongan jin didakwah oleh Nabi SAW, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Golongan jin pun berkata bahawa kami mendengar Al-Quran ini penuh dengan kehebatan-kehebatannya. Kami takjub, kami beriman kepadanya. Dengan beriman kepada Al-Quran itu kami mendapat rasyad. Rasyadnya berarti petunjuk. Jadi pada kali ini kita ambil kesempatan untuk mendalami satu surah yang sering kita baca dan orang-orang beriman dituntut untuk membacanya selalu, yang namanya surah Al-Kahfi. Jadi ambillah peluang untuk mendalami surah Al-Kahfi ini, kerana dijanjikan Nabi SAW dalam kelebihan-kelebihan tentangnya, man hafiza 10 ayat min awali suratil Kahf usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafaz 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga daripada Dajjal. Dajjal adalah fitnah akhir zaman yang akan datang merosakkan orang-orang yang lemah imannya, dhi'aful iman, untuk beriman dengannya walaupun Dajjal ini memiliki wajah yang hodoh. Di kepalanya tertulis perkataan kufur pada dahi, matanya sebelah cacat. Walaupun demikian Dajjal berjaya memperdaya manusia yang lemah iman untuk mengikutinya. Iaitulah golongan-golongan yang pentingkan kebendaan dan tiada petunjuk dalam hidup mereka. Maka Dajjal akan menyesatkan mereka ini, sehinggalah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Peristiwa tersebut dirakamkan jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi antara orang yang terpelihara daripada Dajjal adalah orang yang menghafaz 10 ayat, tak sampai pun 10% dari surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini ada 10 ayat. Jadi menghafaz 10 ayat pun dijamin oleh Rasulullah SAW orang ini akan dipelihara dari Dajjal. Lagi man hafiza min khawatim suratil Kahf. Dalam riwayat yang lain, orang yang menghafal penutup surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ujung surah Al-Kahfi itu. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man qara'a surat Al-Kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu min an-nur ma baina al-jumu'ataini. Siapa yang baca surah Al-Kahfi setiap Jumaat, maka Allah akan memberi kepadanya nur dari Jumaat itu kepada Jumaat yang akan datang. Nur yang dimaksudkan di sini kata para ulama iaitulah ketenangan hati, kebijaksanaan, petunjuk. Mana keputusan-keputusan yang kita kena buat, alangkah banyaknya keputusan dalam hidup ini akan dapat bimbingan, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah di antara kelebihan surah Al-Kahfi.
Sebenarnya kata para ulama, contohnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bahawa surah Al-Kahfi ni dibangunkan di atas beberapa pengkisahan. Yang pertama sekali tentang kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Siapakah Ashabul Kahfi? Mereka merupakan golongan yang beriman kepada Allah, yang telah pun melarikan diri untuk menyelamatkan iman akidah mereka dari diburu oleh raja yang zalim Dakianus, yang memaksa rakyatnya untuk mendewakannya, menuhankannya. Yang kedua, kisah yang dikemukakan oleh surah Al-Kahfi ni adalah kisah perguruan, bahawa seorang Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam, walaupun dikurniakan ilmu yang tinggi, kekasih Allah, kalamullah, kalimullah, tetapi satu hari ditanya oleh pengikutnya, siapakah orang paling alim wahai Nabi Allah? Nabi Musa menjawab, akulah orangnya. Lalu Allah menegur kata-katanya itu dengan menyuruh mencari seorang lagi hambanya yang merupakan Nabi Khidir, agar belajar Nabi Khidir, dan Nabi Musa menemui beberapa perkara yang menghairankannya dalam perguruan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita dalam hidup mesti belajar tanpa henti, bersungguh-sungguh belajar, walaupun kita dah sampai ke satu tahap yang dibangga-banggakan. Yang ketiga, kata Muhammad Ali As-Sabuni, rukun surah Al-Kahfi ini dibangunkan dengan pengkisahan seorang manusia yang hebat, namanya Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang pemimpin. Jadi bila kita melihat Zulkarnain ini memerintah dari timur hingga ke barat, ada beberapa orang yang diamanahkan oleh Allah kepimpinan yang luas sepertinya. Antaranya adalah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, antaranya Zulkarnain. Dan ada di kalangan mereka ni merupakan orang yang kafir, seperti contohnya seorang yang namanya Bukhtinasar, yang telah memimpin dunia keseluruhannya, dunia yang luas itu, tetapi dia kafir kepada Allah SWT. Jadi inilah dia inti kepada surah Al-Kahfi. Semuanya melibatkan akidah. Kalau menceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda ini melarikan diri, menyelamatkan diri kerana beriman kepada Allah, nak menjaga iman. Menceritakan tentang Nabi Musa pula, Nabi Musa seorang Nabi Allah, dan kenabian adalah perkara yang bersangkutan dengan iman. Dan yang ketiga, kisah tentang Zulkarnain, seorang pemimpin yang hebat, juga diberikan Allah kepimpinan yang luas itu kerana akidahnya yang kuat kepada Allah. Maka sesiapa saja, tidak terkecuali orang muda, contohnya ada pada Ashabul Kahfi, orang bijak, ilmuwan, berpelajaran tinggi, berpangkat, kedudukannya dia perlu belajar daripada Musa alaihissalam, seorang pemimpin, ahli politik, politikus. Melayu panggil apa? Ahli politik apa? Orang Indonesia panggil politikus. Ahli politik, kepimpinan. Maka dia juga tidak terasing, kerana surah Al-Kahfi menghidangkan satu penceritaan yang jitu, bagaimana nak jadi pemimpin yang diridai oleh Allah dan akan dapat menangi hati manusia. Baik, inilah inti surah Al-Kahfi yang boleh kita fahami, kata para ulama tafsir. Dan ternyata Quran merupakan penceritaan. Quran adalah cerita. Kata Syed Tantawi, seorang tafsir Quran yang terkemuka dari Mesir, sebenarnya pendekatan Quran ni cerita. Itu sebab ibu bapa yang hebat, ibu-ibu yang hebat pada hari ini, ambillah pendekatan bercerita. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami membawa kepada kamu cerita-cerita terbaik. Cerita terbaik adalah cerita-cerita daripada Al-Quran. Cerita nombor dua baik daripada As-Sunnah, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi pun bercerita kepada para sahabat. Kita pun kena cerita kepada anak-anak. Tahu tak, Nabi bercerita tentang ada dua orang wanita, kedua-duanya punya anak. Nabi cerita pada para sahabat. Mereka sedang duduk, mungkin bersembang-sembang, tiba-tiba seorang daripada mereka, anaknya dilarikan dari serigala, dibunuh, mati. Maka kini mereka berebut-rebut seorang anak yang tinggal. Dua orang ibu, seorang agak berumur, seorang muda. Anak mereka berdua dilarikan, seorang daripada ini dilarikan oleh serigala. Maka kedua-duanya berebut, mengatakan yang tinggal seorang itu anak mereka. Sebenarnya anak itu anak yang muda itu. Yang tua tu anak dia dilarikan serigala, dibunuh, mati. Maka dia bawalah kedua-dua kes itu, kedua orang itu bawa kes tersebut kepada hakim. Hakim pada masa itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dalam keputusannya melihat budak ini, zaman dulu tak ada DNA, tak ada cara nak trace. Maka Nabi Daud buat keputusan, anak ini milik wanita yang lebih tua itu.
kerana mungkin sangkaannya wanita ni sudah tidak mampu lagi melahirkan anak. Yang muda ni ada potensi lagi. Lalu kedua-duanya tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Yang muda itu yang punya anak dan sebenarnya tak puas hati. Ketika mereka keluar dari mahkamah Nabi Daud, jumpa dengan Nabi Sulaiman, putera Nabi Daud namanya Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman disapa oleh yang muda, berkata, wahai Nabi Allah, Nabi Daud buat keputusan tidak menyembelih saya, anak ini anak saya. Maka Nabi Sulaiman buat keputusan yang baru. Dia berkata, kalau gitu dua-dua berebut, potonglah anak ini, separuh bagi pada ini, separuh bagi yang ni. Maka si tua kata, baik, keputusan itu bagus. Yang muda kata, kalau itulah keputusan, tak payahlah, biarlah anak ni hidup. Maka Nabi Sulaiman faham daripada situasi itu, anak itu milik si muda. Tentulah orang yang punya anak, dia tidak sanggup melihat anaknya diapa-apakan. Maka dia merujuk kembali kes itu kepada ayahandanya Nabi Daud. Dan Nabi Daud pun membetulkan keputusannya tadi, bahawa anak itu dilarikan oleh serigala, anak si tua, anak wanita yang lebih tua. Faham tuan-tuan? Macam tak faham ni tengah lagi. Maka Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah banyaknya cerita yang kita jumpa dalam hadis. Cerita tentang 3 orang, seorang buta, sopak dan botak. Tahu kan kisah ni kan? Tak tahu. Ada 3 orang. Ni cerita dalam hadis sahih. Botak, sopak, buta. Maka datanglah malaikat untuk menguji ketiga-tiga manusia ini. Jumpa dengan si sopak. Kau nak apa? Aku nak sihat, kulit cantik. Lagi nak apa? Aku nak jadi usahawan. Zaman dulu usahawan dan ternakan unta. Maka aku akan doa kepada Allah, engkau jadi sembuh, kau akan dapat kekayaan, jangan lupa pada kebajikan. Baik, doakan Allah, maka semulalah dia dari sopaknya. Kini diberi kepadanya sepasang unta berkembang biak, jadi banyak, jadilah orang kaya. Malaikat pergi pada yang kedua. Hai botak, apa yang kau nak? Nak rambut tumbuh dengan cantiknya dan jadi usahawan. Usahawan apa? Lembu. Baik, aku doakan kepada Allah, kau akan sembuh, rambut kau akan cantik, engkau disenangi orang, kau minta bantuan dekat mana-mana yayasan pun, dekat mana-mana tempat pun, senang diluluskan. Maka dia pun dapatlah apa yang dia nak, jadilah di usahawan lembu. Pendekkan cerita. Malaikat pergi pula pada yang buta. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hajat kau? Hajat aku mata celik, jadi usahawan kambing. Baik, aku doakan kepada Tuhan. Mendoakan, celiklah matanya, dan kini dia menjadi usahawan kambing. Masa berlalu, masing-masing dah jadi orang kaya, segak, terpandang, terhormat. Malaikat datang lagi sekali untuk menguji yang pertama, kedua, yang ketiga dalam rupa masing-masing satu masa dulu. Datanglah seorang sopak berjumpa dengan tokek unta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kotor, keluar, tiada bahagian untukmu. Aku membina kekayaan ini daripada scratch. Aku bina kekayaan daripada scratch. Sekarang dah jadi orang kaya, kau datang nak minta-minta, pergi, halau. Maka malaikat yang menyerupai orang sopak ni berkata, engkau telah gagal dalam ujian ni. Allah dalam sekelip mata boleh hancurkan perniagaan kau. Maka itulah yang berlaku, jadilah dia merempat pada semula. Malaikat pergi pada yang dulunya botak, dan rupa malaikat pun botak. Tanya kepadanya, minta bantuan. Orang miskin itu dihalau keluar. Malaikat berkata kepadanya, engkau gagal dalam ujian ini. Dan gagallah dia, hancurlah dia, kembalilah dia kepada keadaan yang mula-mula. Malaikat pergi pada yang buta dahulunya. Assalamualaikum fulan, waalaikumsalam warahmatullahi. Allah bagi-bagi orang ni duduk, tak nampak. Apa yang tuan perlukan? Saya perlukan kambing, susunya pun jadilah. Oh, kambing, ambil, bagi bahagian yang paling baik. Kambing yang paling elok, baka yang paling elok, bagi padanya. Dulu saya pun buta, Allah bagi pada saya kurniaan sembuh, bagi saya kambing. Allahu Akbar. Rupa-rupanya hidup ni ujian, tuan-tuan. Ujian datang dan pergi. Maka si buta ini yang berjaya dalam ujiannya. Maka kita nak kembali kepada maksud Al-Quran. Pendekatan Al-Quran adalah pendekatan penceritaan. Maka kita ibu ayah kena menjadikan diri kita ni orang yang bijak. Orang yang bijak ni bukan mengada-ngadakan cerita. Boleh juga nak ada-adakan cerita. Nak tadi ayah singgah dekat tandas, ayah pun qada hajat, ayah duduk, ayah tengok dekat pintu tandas tu tertulis perkataan, ada 3 ekor monyet. Monyet yang pertama pandai menyanyi, monyet yang kedua pandai menulis,
monyet yang ketiga sedang membaca tulisan ini. Orang nakal tulis kat pintu toilet. Nak cerita macam ni boleh tuan-tuan, tapi cerita ni tak ada pengajaran. Cerita-cerita dongeng tak ada pengajaran. Cerita lebay malang, cerita itu cerita ini, cerita tu tak ada faedah banyak tuan-tuan. Sebaik-baik cerita ambil daripada Quran, ambil daripada kisah para sahabat, para anbiya. Itulah kisah yang paling baik. Kisah manusia yang saleh, yang pernah membina sejarah, kisah orang yang punya cita-cita besar, itu tak salah untuk kita ambil, kerana ia menimbulkan motivasi untuk diri kita. Yang malangnya kalau kita terperangkap dengan bacaan yang salah, kerana bacaan yang salah ni terlalu banyak sangat dalam hidup kita. Orang publish cerita yang muka-mukaan dalam Facebook, orang bawa cerita-cerita yang muka-mukaan dalam WhatsApp, dan inilah yang telah memenjarakan hidup kita dengan cerita-cerita yang tidak membina tamadun. Baik ya. Jadi kembali kepada surah Al-Kahfi ini, 3 cerita yang dikemukakan oleh Allah, dan saya bacakan ayat-ayat ini untuk kita ambil sebagai pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kabulat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad Al-Quran yang tidak menjadi kepadanya satu yang terpesong, bahkan keadaannya tetap benar untuk memberi peringatan dengan azab yang sangat dahsyat di sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman yang melakukan amal saleh bahawa mereka akan dapat balasan yang baik. Mereka kekal dalamnya, balasan yang baik itu selama-lamanya. Dan juga Quran memberi peringatan kepada orang yang berkata Allah memiliki anak, sebenarnya mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, dan tiada juga bagi nenek moyang mereka besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara-perkara yang dusta. Ini adalah permulaan bagi surah Al-Kahfi, yang merupakan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab kita dalam doa diajar untuk memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, ya tak mampu kami nak memujimu sebagaimana yang sepatutnya, selayaknya. Ya. Jadi segala puji ini bagi Allah yang menurunkan kepada kita Al-Quran untuk menjadi pedoman, petunjuk. Ya. Tapi bagi setengah orang, alangkah malangnya Quran ini hanya dibacakan bila dua mati. Ada pula yang Quran yang hanya dipertandingkan saja, mendalaminya jauh sekali, mengamalkannya lagi tidak. Ya, jadi inilah di antara masalah-masalah yang berlaku dalam umat. Sampai ada orang berkata Al-Quran ini dihafaz di Pakistan, dicetak di Madinah, apa lagi, dilaksanakan di Sudan, betul, dan dipertandingkan di Malaysia. Hebat Malaysia. Baguslah kita menghargai orang hafal Quran, orang baca Quran baik, tapi jangan setakat membaca dan menghafal saja, mengamalkannya. Ya. Jadi Al-Quran yang digambarkan dalam permulaan surah Al-Kahfi ini nak diberi peringatan kepada kita, bagi orang yang bacanya dia tidak akan terpesong, dia tidak akan tersesat, hidupnya akan sentiasa mendapat manfaat yang banyak. Sampai dalam hadis sahih mengatakan, man syaghalahu qira'atul Quran, man syaghalahu qira'atul Quran dan mas'alati a'taitu afdal mimma u'tis sa'ilin. Dalam hadis sahih ini menggambarkan siapa yang sibuk baca Quran sampai tiada peluang untuk berdoa, maka doa semua manusia yang lain akan diberikan kepadanya. Orang yang sibuk membaca Quran, hidupnya dinaungi rahmat, diberi maghfirah. Dan semua hajat orang yang tidak membaca Quran yang diminta kepada Allah pada waktu pagi, petang, siang dan malam itu akan dapat bagi orang yang baca Quran. Hebat tak tuan-tuan? Kerana orang yang baca Quran ni dia takut nak tinggalkan Quran, dia takut Quran hilang daripada dirinya. Kerana disebut dalam hadis yang lain, sungguhnya Quran itu bagi seseorang umpama unta, diikat, dia lekat, dilepaskan, dia pergi. Ya, kerana nak menghafal Quran ni susah, mengingatinya lebih susah. Maka orang yang baca Quran, yang menghafal Quran pagi, petang, siang, malam, diambil peluang untuk mengingatinya supaya tidak terlupa, maka orang ini akan selamat
dalam jaminan Allah SWT dan Rasulnya SAW. Tuan, saya berhenti ya tuan-tuan, saya nak minta ada call je, saya ambil je. Maafkan saya sekejap . Jadi kita sambung semula apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ini. Kisah yang dibawakan itu untuk merawat orang-orang yang beriman supaya menyedari bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki daripada peristiwa-peristiwa, gambaran-gambaran, cerita-cerita yang dibawa ini agar kita sedar bahawa walaupun zaman berbeza tetapi cabarannya banyak yang sama. Kalaulah orang-orang muda menyatakan bahawa dalam hidup ni susah nak mengamalkan Islam, maka Ashabul Kahfi lebih hebat lagi. Kalau anak-anak kita pergi ke negara barat, belajar di sana, mengatakan suka untuk sembahyang, tentu ada jalan keluar dalam segala masalah yang berlaku. Tidaklah sampai ke peringkat negara-negara itu nak memaksa mereka untuk murtad. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka rujuklah kepada iman, jitunya, solidnya iman anak-anak muda di kalangan Ashabul Kahfi yang Allah SWT bawakan untuk kita kisah mereka ini. Bermula daripada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi waraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah penghuni gua Ashabul Kahfi Raqim itu saja menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Ingatkanlah peristiwa ketika sekumpulan anak muda pergi mencari tempat perlindungan di gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakan kami rahmat di sisimu dan berilah petunjuk yang benar dalam urusan kami. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Kemudian kami bangkitkan mereka daripada tidurnya untuk kami menguji siapakah daripada dua golongan antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka berada dalam gua itu. Jadi Ashabul Kahfi ni kalau kita lihat dalam kitab tafsir menceritakan mereka ni terdiri daripada berbagai-bagai profession. Ada pegawai kerajaan,
ada ra'il ghanam, gembala kambing, ada pekerja bawahan, ada tukang besi, ada petani. Tapi orang-orang muda ini cekal semangatnya, terpaksa meninggalkan dunia untuk memastikan akidah mereka ini selamat. Inilah yang perlu dicontohi. Dalam hidup pun kita menemui bagai-bagai manusia dalam variasi peluang pekerjaan, tapi orang-orang yang beriman yang patut menjadi rujukan kita. Kita melihat ramainya orang bekerja kat laut, bawa kapal, tapi kita akan jumpa di kalangan mereka ni ramai yang beriman sebenarnya, yang bertakwa. Kita berjumpa dengan pilot, diceritakan kerja pilot ni mencabar. Ramai rupanya pilot ni yang mengambil berat sangat bab Islam. Kita mengenali cikgu-cikgu, Allah lebih ramai dah cikgu-cikgu yang saleh, yang salihah. Jadi setiap orang dalam profession masing-masing berpeluang untuk jadi orang saleh. Janganlah dia merasakan nak jadi ustaz baru nak jadi saleh. Dan sebaliknya kita tengok kadang-kadang cikgu-cikgu yang lebih saleh daripada orang dalam bidang agama pun ramai. Kita pun terkejut melihat kadang-kadang di tempat-tempat yang eksklusif yang disifatkan penduduknya orang kaya-kaya, sembahyang subuhnya penuh, di flat kurang orang nak sembahyang, padahal dia turun ke bawah saja, surau di bawah, tak datang dia. Tapi kita pergi ke tempat-tempat yang mewah, kita dapati orang datang, kereta-keretanya pun kita dah tahu bagaimana kehidupan mereka, pendapatannya. Jadi ini yang dibawa di Quranul Karim untuk kita sedar secara tidak langsung, tidak secara benda yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maknanya pekerjaan tidak menghalang kita untuk menjadi orang bertakwa sebenarnya. Seorang imam dari masjid di Quba bercerita, aku nak pergi satu conference, katalah perjalanan memasa 2 jam. Aku pun charter satu teksi. Dalam perjalanan, tiba-tiba tak disangka perjalanan itu menjadi panjang. Aku sangka kan sampai sejam, rupanya 2 jam pun tak sampai lagi. Tiba-tiba di setempat manusia teksi dah minta daripada awal dia nak berhenti untuk beli makanan. Maka aku pun melihat waktu dah lambat, dia nak berhenti, tapi aku dah janji boleh dia belilah makanan. Dia terlambat. Aku memarahinya. Ni Tok Syekh ni cerita ni. Bila aku marahinya, aku dah lambat, kau pergi beli makanan lama. Maka ini mandu teksi ni terpaksa mengaku, kata, Tuan Guru, saya minta maaf, saya tengok Tuan Guru ni selalu dalam TV. Tuan Guru ni, saya minta maaf sangat. Sebenarnya saya puasa pada hari ni. Justru bila saya puasa, saya terpaksa berhenti sebab lepas ni tak tahu mana ada restoran lagi untuk beli makanan. Nanti perjalanan ke depan ni tak ada kedai. Maka Tuan Guru ni pun terkejut dan malulah dia. Hari ni hari orang berpuasa, mandu teksi ni saleh rupanya. Aku orang alim, aku faham Quran dan hadis, aku pun terlupa hari ni hari Khamis nak puasa, contohnya. Jadi orang-orang saleh ni ada di mana-mana. Kita kena cari mereka, bukan mereka kena cari kita. Kalau kita berpangkat, lagilah orang sukar nak mendekati. Maka orang yang sakit, dia kena cari doktor. Orang yang saleh ini sifatnya sebagai doktor. Duduk bersama dengannya akan mengundang banyak barakah dalam hidup kita. Baik, ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Kemudian Allah bawa kepada kita tentang kisah Nabi Musa AS, iaitulah bermula daripada ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila Allah mengkenaki kita untuk memahami cerita tentang Nabi Musa AS. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huquba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Pada ayat yang ke-60, dan ingatlah peristiwa ketika Musa berkata kepada temannya, aku akan berhenti berjalan hingga aku sampai tempat pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Maka bila mereka berdua sampai di tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan. Lalu ikan itu mengelongsor menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong bawah tanah. Setelah mereka melepasi tempat itu, berkatalah Musa kepada temannya, bawalah makan tengah hari kita. Sebenarnya kita telah penat lelah dalam perjalanan ini. Temannya berkata, tahukah Tuan apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupa hal ikan itu, dan tiadalah menyebabkan aku lupa dari menyebutkannya kepadamu melainkan syaitan. Ikan itu telah mengelongsor menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Musa berkata, Masya Allah, itulah tempat yang patut kita berhenti. Mereka pun kembali ke situ dengan mengikut jejak mereka.
Ini kisah Nabi Musa berjumpa dengan Khidir alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Allah, Nabi Ulul Azmi. Ada beberapa orang Nabi yang pangkatnya lebih tinggi dari yang lain. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Taala telah mengajar kita, sabarlah kamu macam sabarnya nabi-nabi Allah di kalangan ulul azmi. Ini yang tinggi pangkatnya, yang paling tinggi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anak kita belajar aku kat kafar tu. Ya. Jadi dalam peristiwa ini Nabi Musa telah menjawab pada orang bertanya kepadanya, siapa orang paling alim di dunia hari ini wahai Nabi Allah? Nabi Musa jawab, akulah orang. Allah tidak menyukai jawapan itu, diutuskan Jibril untuk membetulkannya. Dan kalau nak tahu siapakah orangnya, pergilah cari tempat yang diberikan clue. Di situ ikan yang telah pun dimasak akan hidup balik semula. Jalanlah Nabi Musa mencari bersama dengan pembantunya yang setia, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ni akhirnya menjadi Nabi juga. Zaman dulu bersahabat dengan seorang Nabi, belajar pada seorang Nabi, berpeluang untuk jadi Nabi. Tapi dengan berakhirnya tutupnya siri kenabian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tidak menjadi Nabi lagi. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam akhirnya bertemulah dengan Khidir di tempat ikan ini mengelonsor. Dan Yusha bin Nun terlupa nak beritahu pada Nabi Musa tempat ikan itu keluar dari raganya masuk ke dalam air kerana kepenatan yang amat sangat. Kalau orang dah penat memang tak mampu nak buat apa tuan-tuan. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam akhirnya belajarlah melihat beberapa perkara yang pelik yang Allah gambarkan dalam ayat-ayat seterusnya. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Nabi Musa bersama dengan Khidir menaiki kapal. Kapal itu dirosakkan oleh Khidir. Nabi Musa bertanya kepadanya, mengapa buat benda ini sedangkan nakhoda kapal telah menumpangkan kita secara percuma. Akhirnya barulah Nabi Khidir beritahu, sebenarnya kapal ini akan melalui satu tempat, rajanya yang mengambil tol itu akan merampas kapal-kapal yang molek. Ya. Yang kedua, Nabi Musa terkejut melihat sahabat yang baru dikenalinya yang disuruh oleh Allah untuk menemuinya ini. Sahabat ini membunuh seorang budak. Iaitulah Allah Taala menceritakan, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Mereka berjumpa dengan seorang budak dengan kawan-kawannya, dibunuhnya salah seorang daripada budak itu. Ya. Dan akhirnya diberikan penjelasan itu perintah daripada Allah, kerana budak ini kalau dia membesar, dia akan derhaka kepada Allah dan kepada ibu bapanya. Ini ilmu Allah beri kepada nabi-nabinya saja. Orang macam kita tak ada harapan, tuan-tuan. Perlu dijelaskan demikian, kerana ada setengah orang dia kagum melihat orang pelik melakukan benda-benda pelik. Dia anggap orang tu wali Allah. Ya, kita kena jelaskan, tuan-tuan. Kerana masyarakat pada hari ini dahaga kepada ilmu, maka dia mudah diperdayakan oleh perkara-perkara tertentu. Ini tersebar dalam viral. Seorang boleh cerita jumpa dengan Nabi dan Nabi kian salam pada semua orang. Kena beritahu, tuan-tuan. Kerana Ibn Rajab Al-Hambali berkata, menerangkan perkara ini kepada masyarakat bukannya mengumpat. Oh, Ustaz tak boleh cakap itu, mengumpat Ustaz. Dia duduk, dia tertidur sekejap, dia bangun. Sebenarnya masa saya tidur tadi, saya jumpa Rasulullah SAW pada semua orang. Kalaulah perkara seperti ini disebar luaskan, tuan-tuan, masyarakat kita tidak akan membina tamadun. Pernah dia ceritakan di Afrika, di sebuah negara, tokoh-tokoh sufi yang sesat seperti ini akan menjanjikan untuk pengikutnya kebahagiaan bahagian tertentu, dan dia mengambil harta mereka secara zalim. Dan inilah yang berlaku di mana-mana tempat. Tokoh-tokoh yang menyesatkan orang ramai ini dengan perkara-perkara keduniaan, dia tidak lagi daripada beberapa harapan. Nombor satu, dia nak kumpulkan harta. Nombor dua, dia nak kumpulkan perempuan. Maka termasuklah tokoh di Afrika ini yang asalnya pandai bercakap, pandai merawat orang, menjampi orang dan sebagainya. Akhirnya dia mula mengumpulkan pengaruh dengan cara demikian. Dia kata, malam tadi saya jumpa Rasulullah minta supaya buatkan sebuah kompleks kat sini.
dekat dengan rumah dia. Orang pun derma buat kompleks. Dia kata Rasulullah SAW kadang-kadang datang ke orang kan dia tidur rumah saya. Buat pula rumahnya macam istana, macam kompleks tu pula. Sampai satu tahap yang lebih kronik, dia kata berikutnya, sebenarnya Rasulullah SAW ada ramai isteri. Saya pun dia amanah ke Rasulullah supaya kahwin dengan ramai orang kat sini, supaya ilmu saya boleh sampai kepada semua orang. Maka Rasulullah telah memilih isteri anak tuan untuk jadi isteri saya. Orang tu anaknya bukan main cantik. Pada orang Afrika cantik lah. Ya, maka orang tu pun kahwin dengan dia. Kahwin tak suka diceraikan orang, kahwin pula orang baru. Isterinya sampai berpuluh orang lain. Akhir sekali seorang budak belajar dari negara Arab, budak ni budak bijak, masuk dalam majlis dia berkata, dia terus menceritakan mimpi-mimpi dia bersama Rasulullah. Dan kehidupannya sudah jadi super jutawan pada masa itu. Seperti yang digambarkan orang yang duduk dalam bidang sedemikian, dia tak lagi, tak bukan hajatnya untuk mengumpul dunia. Dan dia menjadi mangsa lah orang-orang jahil yang tidak mahu berfikir. Dan orang penyokong kuatnya pula dia sogok dengan kebendaan. Siapa tak nak tuan-tuan? Harta, wanita, kebendaan, siapa tak nak? Hidup duduk lepak saja. Dalam kerja ada lepak, dalam lepak ada kerja. Tuan-tuan kerja pagi petang berapa dapat? Dia bekerja, duduk terbang sana, terbang sini. Naik kapal terbang je kerja manja. Naik pula business class. Tidur hotel 5 star. Termasuk di Mekah pun tuan-tuan. Golongan sesat ni sampai ke Mekah pengaruh dia. Tak payah cerita banyak lah, tuan-tuan pun tahu kan. Ya. Akhirnya budak yang bijak ni bercakap pada dia, tuan mimpi jumpa Rasulullah tadi nak berkahwin dengan budak perempuan tu. Pukul apa? Budak tu tanya pada dia. Dia kata mimpi pukul 4 pagi. Pagi waktu tahajud kan. Budak tu tak mati akal, dia kata. Sebenarnya saya mimpi Rasulullah jumpa pukul 5 pagi. Rasulullah kata sampaikan salam pada tuan dan kata tak jadi. Orang jahat ni tuan-tuan, kita kena main logik juga dengan dia. Kalau tidak, dia terus akan memainkan kejahatannya. Tadi mimpi pukul 4 pagi kan, so berkahwin dengan perempuan kan, Rasulullah suruh kan. Saya baru kejap mimpi pukul 5 pagi. Rasulullah kata batalkan perkara tu, tak, jangan buat. Semua orang gelak kena. Nampaklah dia bodoh sebenarnya, penipu sebenarnya. Tapi mereka yang sudah diperbodohkan dari awal. Kat Malaysia pun sama tuan-tuan. Dia berkata bahawa kita ni gerakan Islam, takut nanti orang nampak kita teroris dan underground punya movement. Maka orang perempuan semua kena pakai tabaruj. Kena pakai apa? Make up tebal-tebal. Tak ada nampak macam Islamik sangat. Saya ni nampak macam baik sangat, mari kita isap rokok lah. Orang boleh ikut dia tuan-tuan. Dan mereka pun mengumpulkan harta jutaan untuknya. Sampai dia beli rumah kat Bukit Tungku. Tuan-tuan tahu kat Tungku berapa harganya? Satu buah rumah dengan tanahnya? Tahu? Tuan-tuan tak tahu ke? Ya Allah. Tak apalah tuan-tuan baik-baik semuanya. Jangan terlibat tuan-tuan ni. Janganlah kita ni diperjahilkan, diperbodohkan oleh orang tak bertanggungjawab. Baik. Nak cerita kepada kita bahawa ilmu sedemikian hanya diberikan Allah kepada Nabi. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sesiapa yang berkata saya dapat ilmu laduni faqad kazab. Siapa yang berkata saya dapat ilmu laduni daripada Allah, itulah pendusta yang paling besar. Kerana laduni adalah anugerah Allah kepada para nabinya saja. Allah mungkin bagi kepada seseorang bertakwa itu ilham. Ilham itu diperolehi dengan sebab bercakap benar, komunikasi yang direct dengan Allah, rajin tahajud dan menjauhi perkara-perkara yang haram dan syubhah. Maka Allah beri kepada orang itu firasatnya tepat. Firasat, ilham, ini bukan wahyu. Mimpi yang baik itu kurniaan Allah kepada orang yang soleh. Saya ada duit sikit Ustaz, nak kena VSS. Duit tak banyak, atau ada orang ajak berniaga. Duit saya ni kalau pakai berniaga takut lingkup lah Ustaz. Macam mana Saya pun tak tahu apa perniagaan yang tuan-tuan nak buat. Minta tolong dengan Allah lah. Ada keahlian ke tidak? Berniaga tak sama dengan makan gaji. Ya, kalau makan gaji pukul 8 masuk, 4 petang nak balik dah. Berniaga mungkin pukul 12 malam menagih kita untuk duduk lagi. Lain, patternnya lain format lain. Sanggup tak? Ya, jadi perkara sedemikian perlu dapat restu, redha, bimbingan, petunjuk daripada Allah SWT. Baik. Jadi yang ketiga, Nabi Musa melihat keganjilan yang berlaku, iaitu Khidir yang disifatkan guru ini pergi pula ke satu tempat bersama-sama dengannya.
Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Mereka sampai di situ, penduduknya sangat kedekut. Lalu tiba waktunya Nabi Musa diajak untuk membangunkan tembok yang runtuh, padahal penduduk kampung itu tidak melayan mereka dengan baik. Ketiga-tiganya dijelaskan oleh Khidir, dan berkata pula bahawa tembok ini dibangunkan kerana bawahnya ada harta. Kalaulah kita tidak menutupnya, maka orang akan ambil, kerana harta ini milik seorang lelaki yang saleh yang telah mati. Dia memiliki anak, dan anak ini akan dapat benda tersebut. Kalau kita tidak bangunkan, orang akan curi harta ini. Bayangkan, disebabkan kesalehan ayah, datang Nabi untuk menjaga kepentingan anak. Maka para ulama berkata, ayat ini disebut oleh Allah, wa kana abuhuma salihah, menunjukkan kepada kita kena jadi orang yang saleh agar Allah jaga anak-anak kita. Imam Zahabi pernah berkata, ketika matinya Umar bin Abdul Aziz, dia tidak meninggalkan apa-apa untuk anak-anaknya yang ramai, kecuali wangnya cukup untuk beli kain kafannya sendiri. Ketika ditanya oleh menteri kanannya, dia berkata, anak-anakku kalau dia orang saleh, Allah akan jaga. Kalau dia tidak saleh, aku tidak mahu jadi pembantunya untuk menggunakan harta yang aku tinggalkan bagi tujuan kejahatan. Tetapi 100 tahun lepas dia mati, kata Imam Zahabi, orang semua dapat hitung anak-anaknya, keturunannya semua orang mulia-mulia, orang yang berkedudukan dalam negara, dalam dunia Islam. Ada seorang lagi khalifah namanya Hisham bin Abdul Malik. Ketika matinya meninggalkan harta untuk anak-anaknya tidak kurang dari 100 juta dalam nilai kita pada hari ini, seorang. Tetapi 100 tahun lepas beliau wafat, dilihat ada keturunannya sedang merempat tepi jalan minta sedekah daripada orang ramai. Ternyata yang menjaga anak-anak kita bukannya insurans, tuan-tuan, bukannya harta, tetapi yang menjaga anak-anak kita adalah kesalehan kita. Kerana itu Abdullah bin Mas'ud waktu malam bangun tahajud, dia akan memegang kaki anaknya Abdul Rahman yang masih kecil yang sedang tidur. Abdul Rahman, ayah bangun tahajud ni kerana engkau nak. Kalau ayah jadi orang saleh, Allah akan menjaga engkau. Tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ingat tuan-tuan, kita berada di mana tempat, kita berpeluang jadi orang saleh. Engineer ke, technician ke, resepsionis ke, buatlah kerja kerana Allah. Para ulama berkata nak jadikan kerja kita ni halal, nombor satu, niat yang baik-baik ke tempat kerja. Aku datang kerja bukan terpaksa, aku datang kerja bukan tak ada pilihan, aku datang kerjanya bukan kerana disuruh orang, aku datang kerja kerana Allah. Alangkah ruginya kalau kita berada di satu posisi yang di-aim oleh ramai orang kat luar sana yang tak ada kerja. Tiba-tiba kita duduk sini kerja main-main, tuan-tuan. Apalah jadi begitu, ya? Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi ke negara maju, tak saja jauhlah ke Singapura. Tuan-tuan masuk Singapura, bawa kereta, dia berhentikan dekat line petak yang ada. Datang pegawai itu serve pada tuan, datang. Tuan isi borang dan muka senyum. Bukan bangsa kita, tuan-tuan. Si borang, ni tuan isi, balik semula. Datang balik semula. Duduk, tak apa, ada anak-anak duduk. Dia cakap bahasa Melayu kita, duduk. Banyak kali tuan-tuan saya mengalami situasi ini, dengan penuh layanan, kemesraan dilayan kita. Cuba kita pergi ke Saudi, cuba kita pergi ke Dubai, antara airport yang paling hebat dalam dunia, milik orang Islam. Ada layan orang macam tu, tuan-tuan. Tengah layan kita, dia main handphone. Tengok kita nak sampai turn kita, dia pun keluar waktu rehat dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Janganlah perkara seperti ini, jenayah, tuan-tuan. Tak buat kerja betul-betul, jenayah tau. Orang mengharap pada kita, kenapa tak return balik semula? Umpamanya call ke, application ke, kenapa? Kalau kita tak nak kerja, kita berhenti. Lebih baik daripada kita duduk sini menyusahkan orang. Orang mengharap-harap. Saya tak masukkan siapa pun kat KKR. Tapi bicara ini perlu disampaikan. Ya, kerana orang-orang Islam sudah tidak bekerja ikhlas kerana Allah lagi. Datang kerja dia buat jual gold, datang kerja dia Bitcoin. Dia datang kerja dia pergi jual itu, pergi jual ini. Berhentilah berniaga. Buat apa dah duduk sini? Bicara ni pedas, tapi kena sampaikan. Kalau yang duduk kat bahagian frontline pula, dia duduk pukul 4, dia tak layan telefon lah. Telefon kami sedang sibuk. Tunggu sebentar lagi, kita tunggu. Telefon kami sedang sibuk. Dalam kurungan tak payah call lah. Mana pergi orangnya, tuan-tuan? Tindak lagi kerana Allah. Kerana datang kerja ni terpaksa katnya. Tuan-tuan, saya kongsi satu pengalaman. Ketika saya pergi ke UK beberapa tahun lepas, saya pergi tempat jauh, Scotland.
tempat ini ada satu sekolah missionary. Budak-budak PhD yang belajar kat sana, anaknya tak ada pilihan masuk sekolah tu. Tak ada duit nak masuk international school dan sebagainya. Cikgu itu seorang Kristian kuat. Kata, anak doktor ni, budak Melayu ni dipanggil doktor, belum ada PhD lagi. Anak doktor ni Islam kan? Kami sekolah ni memang sekolah missionary, ada subjek missionary. So waktu kelas mengajar Christianity ni, kami asingkan dia, buat dah apa-apa yang patut, kerana kami sedang mengundang seorang Pakistani lady dari London untuk datang mengajar anak tuan ni. Padahal dia seorang. Pengetua ni sendiri tunjukkan konsen, dia datang jumpa dengan budak PhD ni, berkata, ni saya lulus sendiri tuan-tuan. Anak tuan ni, anak doktor ni Muslim kan, dia tak sesuai belajar subjek ni. So kami akan datangkan seorang doktor Pakistan, dari doktor perempuan Pakistan British, tak mengajarnya. Dia akan datang tiap-tiap hari ni untuk ajar subjek Islamik kepada anak tuan. Tak ada at no cost. Tengok tuan. Dan cikgu-cikgu yang ada di London itu, di Paris ke Germany, saya pergi banyak tempat ni, dia menghargai anak-anak yang datang ke sekolah. Dia peluk ciumnya. Tak cium lah, peluk. Dia peluk, bagi motivation. Tolong checkkan beg anak kita, kenapa berat sangat pada hari ni, apa makanan dibawa ni, makanan tak ada kualiti, nugget, tak ada sayur, tak ada roti, kenapa nugget saja. Telefon bapaknya, hai bapak, kenapa bagi anak makan nugget, tak boleh, ni kami buang dalam sampah. Kenapa tuan? Namanya passionate. Passionate. Dia kerja dengan penuh minat. Kenapa kita tak jumpa suasana ni kat negara kita tuan-tuan? Semua membuat kerja lebih kurang kan? Apa? Lebih kurang. Dia patah yang paling bahaya ya, daripada orang Islam pada hari ini. Buang tuan-tuan. Tak ada rotan akar pun berguna. Tak ada rotan akar berguna. Kita jumpa orang puasa bagus, tiba kerja tidur bawah meja. Buat apa tuan-tuan? Puasa tu sunat, kerja ni wajib. Betul tak? Tengah duduk kerja main WhatsApp. Malam ni ada ceramah Ustaz Fulan bin Fulan. Ni pukul 3 ni, waktu bekerja ni. Memanglah baik. Syaitan itu datang untuk mengganggu kita, buat satu benda yang nampak baik tapi mencemarkan punca rezeki kita. Betul tak? Bagus apa? Masuk forward, Ustaz Zahran ceramah kat Masjid Jantan Utara pukul 3 petang. 3 petang betul kita buat kerja. Kita pegang WhatsApp itu, divert tuan-tuan. Kita fokus hilang. Tu yang file tak siap, itu tak siap, tak tahu bila boleh siap. Saya tak masukkan tuan-tuan ni tempat lain, kat Afrika, kat mana ni. Jadi yang terakhir sekali tuan-tuan, surat Kahfi menceritakan tentang kepemimpinan Zulkarnain. Maka tiada seorang yang boleh berkata, aku baca Al-Quran tak ada kena dengan hidup aku Kau bekerja apa? Kau ketua jabatan, kau ketua unit. Kau tahu tak, Zulkarnain pegang satu dunia tau. Apa rahsia dia? Hubungan dengan Allah. Tak payahlah kau jadi ketua bahagian, kau dah sibuk berapa banyak sangat staf kau. Ini Zulkarnain jumpa dengan staf dia, bercakap pun tak faham. La yakaduna yafqahuna qawla. Cakap pun tak faham, pakai bahasa isyarat. Bosanya negara dia, kerana dia tak faham bahasa. Ikut dia. Tapi dengan akhlak dia, dengan tindakan dia, perangai dia, orang tahu dia orang beriman. Semua rakyat boleh ikut masuk Islam. Ya, ia bukannya satu yang kita nak manifestasikan, nak tunjuk selalu, nak apa istilah dia, nak pergi buat besar-besar banner-banner. Tak perlu tuan-tuan. Akhlak kita, sikap kita, perangai kita. Tambahan pula dunia pada hari ini, dunia komunikasi tanpa batas. Di mana saja kita buat salah, orang boleh highlightkan. Betul-betul salah dah jadi perkara kedua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan surah Kahfi itu, sebab di hujungnya Allah menegaskan kepada kita untuk kita faham, ya, bahawa kamu buatlah amal saleh, tapi amal saleh ini jangan dipandang pada ibadah saja. Kerana ada pemuda yang bekerja dengan latar belakang berbagai. Ada seorang Nabi, ada seorang politikus, kepimpinan yang paling besar dalam dunia. Tak ada kepimpinan lebih besar daripadanya. Amerika tak dilawan tuan-tuan. Zulkarnain kepimpinannya lebih besar daripada Rusia, lebih besar daripada Amerika. Tapi dia seorang hamba Allah, dan dia tidak mengeluarkan dirinya daripada list orang yang soleh. Maka tiada alasan untuk kita berkata begitu dan begini, kerana di mana saja kita berada, kita adalah hamba Allah. Kalau saya bekerja, saya tak berhati, saya berhenti cari kerja lain, betul tak? Saya milik Allah, saya tak boleh buat apa. Ini kontrak dengan Allah, maka kena buat betul. Dan bekerja tuan-tuan, ini satu amal soleh. Ya, janganlah kita berada pada mentaliti kelas ketiga yang beranggapan tak apalah, tak ada aku, kerja jalan juga, aku tak penting. Salah tuan. Di mana saja kita berada, kerjakan Allah. Kalau tidak kerana pasir sebutir,
tidak akan jadi satu pantai bila semua pasir mengatakan aku tidak penting. Kalau tidak setitis air, maka tidak akan jadi satu lautan yang besar bila semua titisan air mengatakan aku tidak penting. Betul kan? Jadi kita kena fikir, aku bekerja kat sini, aku kena buat. Mana kerja orang aku kena mudahkan. Mudahkan, Allah mudahkan untuk aku dapat anak aku orang saleh, bijak, sihat. Ya, aku tak kaya macam jutawan-jutawan, tak apa, tapi aku hidup berkat. Zuriat aku dijaga oleh Allah. Itu tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan peringatan dengan ini. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Saya baru saja menerbitkan buku bertajuk Tafsir Surah Al-Kahfi. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergilah ke website Telaga Biru, tuan-tuan boleh beli online Tafsir Surah Al-Kahfi. Dan dalam ni pun ada tafsir yang saya sampaikan. Bukan setakat tafsir, tapi satu renungan-renungan untuk memperbaiki diri kita. Kerana kalau kita fikir setakat tafsir, maka ia akan terasing daripada hidup. Sedangkan kita tafsir ni untuk diri kita, bukannya untuk orang yang telah mati. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan saya ajar tuan-tuan satu doa. Tuan-tuan amalkan doa ni. Pendek je doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku pohon kepadamu hidayah, aku pohon kepadamu ketakwaan, aku pohon kepadamu kemuliaan diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Doa ni merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Amalkanlah supaya kita jadi pemuda macam Ashab Kahfi, orang ilmuwan macam Nabi Musa, dan jadi pemimpin yang macam Zulkarnain. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.